pusat dialisis dan 896 pesakit dengan jumlah bayaran sebanyak 6.91 juta. Selain itu, sebagai sebahagian daripada usaha yang lebih komprehensif untuk membantu golongan B40 dalam masyarakat India, kami telah memperkenalkan program permohonan grant kewangan kepada organisasi yang memenuhi syarat dengan peruntukan sebanyak RM30 juta. Sesi penyerahan surat permakluman kelulusan grant akan diadakan pada 26 Oktober 2023. Ini adalah langkah proaktif dalam memastikan bahawa sokongan dan bantuan yang diberikan benar-benar menyentuh individu dan kumpulan yang memerlukan. Keseluruhan rangkaian inisiatif ini adalah bukti nyata komitmen dan usaha yang luar biasa dalam meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat India di Malaysia. Kami telah berusaha keras untuk memastikan bahawa setiap lapisan masyarakat India mendapat manfaat daripada pelbagai program yang telah diperkenalkan. Saya ingin menyatakan penghargaan dalam mendalam terhadap langkah-langkah ini yang semakin memperkuatkan hubungan antara kerajaan dan masyarakat India di negara ini. Matlamat saya adalah agar masyarakat India terutamanya golongan berpendapatan rendah dan terkesan dengan kemiskinan bandar dapat ditingkatkan kepada taraf yang seiring dan kemajuan negara kita. Harapan saya supaya tidak ada sesiapa dikesampingkan daripada manfaat pembangunan negara. Saya yakin dengan peruntukan yang diberikan untuk tahun 2024, lebih banyak inisiatif boleh diperkenalkan dan ini akan membantu merapatkan jurang pendapatan antara setiap lapisan masyarakat. Datuk Yang di-Pertua, saya juga menerima maklum balas terhadap pembayaran pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN). Sungai Buloh amat bersyukur atas budi bicara pihak-pihak Kementerian Kewangan kerana telah memutuskan untuk tetap terus memberi diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN mulai dari 14 Oktober 2023 hingga 31 Mac 2024. Keputusan ini menunjukkan kerjasama yang baik antara Kementerian Kewangan dan pelajar yang telah mengambil pinjaman PTPTN. Ini memberikan kelonggaran kepada mereka yang telah menjalani pendidikan tinggi. Dengan adanya diskaun ini, diharapkan beban kewangan pelajar dapat dikurangkan sementara mencari peluang pekerjaan dan mengukuhkan ekonomi mereka. Menurut pendapat Alina Ardina Abdullah, seorang pelajar semester 4 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sastra di Universiti Sains Malaysia, inisiatif ini merupakan satu langkah positif yang patut digalakkan. Ia bertujuan untuk mendorong graduan supaya lebih komited dalam membayar semula pinjaman mereka. Selain itu, inisiatif ini juga memberikan bantuan yang berkesan dalam meringankan beban tanggungan kewangan terutamanya kepada golongan yang mungkin menghadapi kesukaran dalam membayar balik pinjaman mereka. Saya sedar bahawa jumlah potongan kali ini mungkin lebih rendah berbanding dalam peruntukan dalam Belanjawan 2023. Namun begitu, inisiatif ini masih memainkan peranan penting dalam membantu rakyat meringankan kos hidup mereka. Ia memberikan manfaat yang signifikan kepada mereka yang datang dari luar Kuala Lumpur untuk mencari pekerjaan, termasuk juga yang menghadapi masalah untuk mendapatkan pekerjaan dan mengambil kira cabaran kewangan yang mungkin dihadapi oleh golongan tersebut. Tambahan pula, yuran pendaftaran di Universiti Awam juga telah dihadkan agar tidak melebihi RM1,500. Inisiatif ini merupakan suatu langkah yang sangat positif dan amat saya hargai, terutamanya kerana kami di Sungai Buloh sering menerima aduan daripada penduduk setempat yang menghadapi kesulitan dalam membayar yuran pendaftaran sepenuhnya. Keadaan ini tanpa sebarang keraguan telah mencipta cabaran besar bagi pelajar yang mungkin merasa terhalang daripada mengejar pendidikan tinggi. Saya juga ingin menekankan bahawa inisiatif yang membenarkan pelajar sedia ada yang menghadapi kesulitan kewangan untuk mendaftar subjek pada setiap semester dan membayar yuran selepas pendaftaran subjek merupakan langkah prihatin. Ia memastikan bahawa pelajar ini akan tidak tersekat daripada mengejar pendidikan mereka dan menguruskan yuran dengan lebih fleksibel. Sungai Buloh berharap dengan tulus bahawa inisiatif ini akan diteruskan dan diperkemaskan. Kami percaya bahawa kerjasama antara bahagian hal ehwal pelajar Universiti PTPTN serta badan lain yang berkaitan adalah sangat penting untuk memudahkan proses ini dan memberi lebih banyak bantuan kepada mahasiswa dan bakal pelajar yang menghadapi cabaran dalam pembayaran yuran.
Dengan cara ini kita dapat memastikan bahawa pendidikan yang berkualiti dan berpatutan tetap boleh diakses oleh semua golongan masyarakat tanpa mengira halangan kewangan yang mereka menghadapi. Dalam keseluruhan, saya menyokong usaha kerajaan dalam menyokong graduan dan membantu meringankan beban kewangan mereka. Saya ingin menarik perhatian semua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri kerana peruntukan PMR, Program Mesra Rakyat bagi semua ahli Parlimen Kerajaan. RM 2 juta yang diperuntukkan digunakan bagi membangunkan kawasan Parlimen kita sendiri. Dengan rasa syukur, Parlimen Sungai Buloh telah berjaya melaksanakan perbelanjaran sebanyak RM 2 juta yang telah diperuntukkan di bawah pemantauan Unit Penyelarasan Pembangunan ICU Negeri Selangor. Untuk Parlimen Sungai Buloh, kami telah memperuntukkan 6 projek untuk menaik taraf kemudahan awam, 8 projek untuk menaikkan taraf pembangunan masjid dan surau, 4 projek menaik taraf rumah ibadat bukan Islam, 12 projek menaik taraf dan pembangunan untuk sekolah kebangsaan, 5 projek menaikkan taraf dan pembangunan untuk sekolah menengah dan 2 projek menaik taraf dan pembangunan untuk sekolah vernacular. Jumlah keseluruhan projek untuk rakyat Parlimen Sungai Buloh pada tahun 2023 adalah sebanyak 37 projek yang digunakan melalui peruntukan PMR, Projek Mesra Rakyat. Isu fundamental dan paparan realiti kemiskinan di Malaysia memerlukan semua pemegang, stakeholder untuk merapatkan jurang perbezaan kemiskinan yang masih wujud. Peranan setiap insan supaya bersifat ihsan agar berkeupayaan dan berkemampuan meletakkan diri pada tempat orang lain. Kerjasama setiap pemegang taruh sehinggalah ahli Parlimen Kerajaan dalam membahaskan persoalan melibatkan kelangsungan rakyat di kawasan masing-masing mampu mengakhiri kitaran ganas kemiskinan. The vicious poverty cycle dengan izin. Semua ini Yang Berhormat Sungai Buloh, landing dah, Datuk Speaker. Semua ini tidak boleh berlaku sekali mata, tetapi keazaman dalam setiap insan untuk bersifat ihsan sebagai sebuah masyarakat madani mampu meleka semula kisah negara kita. Pendidikan adalah kunci utama bagi memartabatkan sebuah tamadun. Sebahagian daripada usaha di Sungai Buloh untuk memupuk minat pelajar dalam subjek STEM di kalangan pelajar. Harapan Sungai Buloh melalui inisiatif sebegini supaya tidak muslihat satu hari nanti kita bakal melahirkan bakat baru yang mampu membantu negara menyaingi Tesla. Pada masa itu kelak fokus bajet negara yang lebih kepada kepelaburan modal insan. Sehingga itu menjadi tanggungjawab kerajaan bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat terjamin bersama-sama mereka yang mampu memainkan peranan lebih dan membantu pantauan lemah. Dengan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Speaker yang memberikan saya peluang berbahas pada hari ini. Dalam rangka ini, Sungai Buloh ingin menyatakan sokongan penuh terhadap belanjawan ini. Huha, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Buloh.